Kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita merafakkan setinggi syukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat solat Isyak berjemaah, kemudian tarawih 4 rakaat. Kita berhenti sat untuk tazkirah. Tazkirah ni bahasa Arab, Melayu panggil peringatan. Orang putih kata reminder. Jadi manusia ni dia perlu kepada peringatan. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Fazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, sebab peringatan ni satu benda yang bermanfaat kepada orang yang beriman. Jadi kita berhenti sah untuk sekadar nak peringat, bukan nak suruh, bukan nak abang benda baru, tapi nak peringat kita supaya kita ni lebih kuat pulun ketika mana kita berada di hujung-hujung Ramadan ni. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar. Saya tengok baru ni ada video yang disebarkan kuliah di sini, dan cerita panjang lebar lah tentang sejarah penurunan Al-Quran. Jadi saya tak mau sentuh bab tu. Cumanya nak fokus pada ayat yang kedua surah Al-Qadar ni. Dia kata, Allah Ta'ala sebut apa? Wa ma adraka ma lailatul qadr. Apa yang kamu tahu tentang Lailatul Qadar? Lailatul Qadar ni, Laila tu malam, Al-Qadar tu kemuliaan. Orang Arab kalau dia nak abang satu-satu orang tu mulia, dia akan kata hadza rajulun lahu qadar. Orang ni adalah orang yang mulia. Qadar tu maksud mulia. Lailatul Qadar adalah malam kemuliaan. Allah tanya kat kita dalam ayat yang kedua, Lailatul Qadar tu apa dia? Allah tanya tu bukan nak suruh kita jawab. Allah tanya tu sebab saat lagi jawapan yang Allah bagi tu mengejutkan kita. Yang tu gaya Allah Ta'ala berkomunikasi dengan kita. Kita pun sama agak lah. Kalau kita nak cerita satu benda kat orang, kita tak cerita direct terus. Tadi balik kerja, tengok orang accident putus kaki, dia balik rumah, dia habaq kat bini dia. Dia tanya bini dia, tahu lah tadi jadi apa? Bini dia tak tahu pun. Betul tak? Bini dia tak tahu pun apa jadi. Tapi dia, orang putih kata, dia nak seek for attention. Dia nak kita bagi perhatian lebih. Sebab tu dia tanya, oh tadi kan balik kerja, tahu apa jadi? Kan dia bohong kan, lepas tu dia tahu apa jadi. Bini kata, mana nak tahu, cerita. Bukan kerana bini dia tahu. Dia tanya tu bukan sebab bini dia tahu, tapi dia nak seeking for attention, supaya orang tu bagi perhatian yang lebih. Sebab saat lagi yang dia nak cerita tu mengejutkan orang tu. Macam tu juga Allah tanya kat kita, wa ma adraka mal qari'ah. Allah tanya dalam ayat yang lain, hampa tahu dah al-qari'ah tu apa? Maka ayat selepas tu, yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Bila kata berlakunya kiamat ni, manusia akan berterbangan seperti mana ulat-ulat kecil. Jawapan dia mengejutkan kita. Gaya yang sama juga dalam surah Al-Qadar, Allah tanya kat kita, wa ma adraka ma lailatul qadr. Apa yang hangpa tahu, bahasa mudah faham, apa yang hangpa tahu tentang Lailatul Qadar ni? Jawapan yang Allah bagi lepas tu, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Bukan sama. Banyak orang nak kata Lailatul Qadar sama dengan 1000 bulan, sama 1000. Bukan sama. Quran guna perkataan khair. Lailatul Qadri khairum, lebih baik. Bukan sama, lebih baik daripada 1000 bulan. Ini anugerah istimewa yang Allah Ta'ala bagi kat kita umat Nabi Muhammad. Pasal apa? Pasal kita ni semua umur pendek-pendek belakang. Kan? Kalau ikut kajian, ramai orang mati umur 70 ha? Kan? Dan kajian yang terbaru, mungkin doktor boleh sebut, boleh sahkan tu. Kajian yang terbaru, ramai orang mati tengah tidur, jantung berhenti. Ya, banyak orang mati jantung berhenti lagu tu kan. Dalam pada duduk tidur elok-elok semalam sihat main witir tarawih semua, tengok esok pagi tak ada. Kan 2-3 hari sudah saya tak apa nak sihat sangat. Saya cancel saya punya kuliah tazkirah malam. Saya tak mau darah ni. Pengurusi tu dengar, dia tutup samai ustaz rehat. Terpaksa bang, tak kami yang muazzin baru semalam jadi macam tu. Kan? Dia naik darah tinggi apa ke, masa duduk sembahyang tarawih tu, dia main pening tu macam muntah-muntah. Tadi pagi tak ada dah ustaz. Bukan nak takut ustaz ke apa, pun saja. Kan? Aku darah dah naik lah, bagi naik. Kan?
Tapi dia cerita tu lah kan, dia pun jadi takut. Dia Tok Samai mana ni, rehat lu rehat. Pasal nak abang kata kita ni umur pendek. Nabi Allah Nuh AS dakwah 950 tahun. 950 tahun dakwah saja. Nabi Allah Ibrahim AS sampai umur 70 duk garuk kepala tak dapat anak kan? Hari-hari doa, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, ya Allah bagilah kat aku anak yang soleh. Kita lah ni umur 70, cucu 15 kan? Pendek umur kita. Dan bila mana kita duduk di akhir zaman, seolah-olah hilang keberkatan dalam masa kita. Masa yang sama lah, 24 jam sama dengan orang dulu kan? Kenapa Imam Syafi'i dengan masa yang 24 jam tu, dalam bulan Ramadan dia boleh khatam Quran 2 kali, sehari 2 kali khatam. Bila saya cerita, ada orang kata, Ustaz, logik tak satu hari boleh khatam 2 kali? Saya nak khatam pun makan masa 7 bulan Ustaz. Dah Al-Hafuz kan? Ustaz Anas Al-Hafiz kan? Jadi Ustaz Anas kalau dia khatam Quran mungkin 7 jam. Betul Ustaz? Kan, Ustaz Anas dia duduk kampung sebelah saya kan? Kami membesar sama-sama. Dia duduk Sungai Pinang, saya duduk Kampung Rawa. Lah ni saya pergi duduk Penaga, bapak dia pun duduk Penaga. Kan? Apa ni, kalau Al-Hafiz khatam Quran 7 juzuk Imam Syafi'i Al-Hafiz dia khatam Quran satu hari 7 jam sekali khatam. 2 kali khatam 14 jam. Dia ada lagi baki 10 jam, boleh buat macam-macam kerja. Ya? Kita tak pelik kalau orang dulu mereka beribadat dengan masa yang Allah Ta'ala bagi kan. Kita hari ni 3 jam main TikTok kan? Edit lah, yang tu lah, yang ni lah. Nak cari tu, nak cari lagu pun, cari lagu 45 minit kan? Boh lagu ni tak mau padam, boh lagu lain pula, lagu ni tak sesuai dengan video ni, tukar boh lagu lain. Cari stiker 1.5 jam. Hampa tahu ni? Oh, hampa tak tahu. Hampa mau bagus ya. Hari-hari tahajud, zikir, munajat, bagus kan? Saya seorang yang jahat. Tuan-tuan. Ya? Tuan-tuan, ni kita hidup di zaman yang tak ada berkat. Kalau nak banding dengan orang dulu punya ibadat, ya Allah, Sayyidah Nafisah, cicit kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang wanita yang sangat alim dan kuat beribadat kepada Allah. Suami dia ni businessman, orang berniaga. Satu hari suami dia kata, abang nak kena pergi berniaga di Syria. Mereka ni duduk di Mekah. Dia kata, abang nak pergi Syria, hang duduk di Mekah seorang-seorang, abang pun susah hati. Hang ikut abang, kita pergi di Mesir, abang tinggal hang kat Mesir, abang pergi Syria, pergi berniaga. Nanti cukup bila dah selesai berniaga mau, abang balik mai kat Mesir, kita jumpa lah. Isteri dia pun ikutlah suami dia pergi Mesir. Bila orang Mesir dengar nama Sayyidah Nafisah, orang Mesir pakat pergi kerumun rumah dia. Mereka pergi nak mengaji dengan dia. Termasuklah salah seorang yang mengaji dengan wanita ni adalah Imam Asy-Syafi'i. Sayyidah Nafisah tok guru kepada Imam Syafi'i. Bila orang Mesir lama-lama duk mengaji dengan Sayyidah Nafisah, sampailah satu hari suami dia habis dah berniaga, balik mai Mesir. Suami dia kata, abang dah dapat keuntungan yang besar dengan niaga ni, abang nak kena balik Mekah, abang nak kena pergi bayar zakat dekat orang susah di Mekah. Jom kita balik Mekah. Orang Mesir bila dengar Nafisah nak tinggal Mesir, nak balik Mekah, mereka pergi kerumun rumah dia, buat demonstrasi, tak bagi dia keluar daripada Mesir. Dia tak bagi dia keluar. Dia kata, apa jadi pun hang kena duduk sini, hang kena mengajak kami perlukan hang. Dia kata, tak boleh, aku ada laki, aku nak kena berbakti dekat laki aku apa semua. Hampa buat macam ni bahaya, aku ni berdosa, sebab aku tak boleh nak buat tanggungjawab aku sebagai seorang isteri. Dia kata, kami tak peduli yang dosa kau masuk neraka ke, pergi kat hang. Tapi dia tak cakap lah Pulau Pinang lagu tu, dia cakap Arab lah kan. Dia kata, tak masuk neraka kami tak peduli, yang penting hang kena duduk di sini dan mengajar kami. Akhirnya suami dia kata apa? Tak apalah Nafisah, hang duduklah sini, abang reda lah. Kan kesian mereka pun nak suruh hang mengajar mereka apa semua. Abang reda tak apa, abang balik seorang-seorang. Nanti dah selesai urusan, abang patah balik main Mesir. Bila suami dia reda biar bagi dia duduk di Mesir, apa Nafisah ni buat tuan-tuan? Nafisah ni tulis surat dekat pakcik dia di Yaman. Pakcik ada seorang anak perempuan yang cantik, dia sepupu saya, tolong kahwinkan dia dengan suami saya. Ada tak Nafisah macam tu di sini? Ada? Sebelum saya kena halau keluar dari surau ni, saya sambung dengan ceramah saya kan. Tuan-tuan,
Tu hebatnya Nafisah kan. Dia offer sepupu dia, bukan cacat ke buta, lawa, suruh bagi kahwin dengan lelaki dia. Tapi yang tu iklan je lah, bukan cerita pun kan. Dalam riwayat cerita, Nafisah ni khatam Quran ribu-ribu kali kan. Bahkan ada riwayat kata dia khatam Quran 30,000 kali kan. Sebelum dia mati, dia khatam Quran ribu-ribu kali. Dia bila dekat dia nak mati tu, dia tengah puasa, dia tengah nazak, dia duduk nazak sakaratul maut ni, dia tengah puasa tuan-tuan. Anak-anak murid dia main jumpa dia, anak-anak murid dia bawa ayat main kata. Anak murid dia kata apa? Sudahlah Nafisah, agama pun tak suruh hamba main tara lagu ni. Dah sakit dah, sampai nak mati dah duk puasa apa lagi. Agama pun suruh buka puasa. Dia kata dah buka puasa minum ayat. Nafisah ni kata apa? 30 tahun aku puasa sunat. Dengan satu harapan, aku sangat harap kalau aku mati tengah aku puasa. Dan sekarang ni aku duk ada dalam satu suasana yang hampir dengan kematian. Aku tengah nazak dan aku tengah puasa. Peliklah hampa ni suruh aku buka puasa. Yang tu ibadat orang dulu tu kan. Abu Darda satu malam jadi imam. Dia jadi imam tarawih. Esok pagi orang jumpa dia. Orang kata dekat Abu Darda ni, Syekh, semalam entah jadi imam. Allah, kami duduk di belakang memang best gila, puas hati lah entah jadi imam. Dalam riwayat tu cerita, yang pagi esok mereka puji dia jadi imam tu, malam semalam tarawih dia baca rubu' Al-Quran. Ma makna rubu' Al-Quran? 1/4 Al-Quran. 30 juzuk kalau bagi 4. Malam tu tarawih Abu Darda, dia baca lebih kurang 7 juzuk. 7 juzuk. Esok pagi orang main abang akan jadi imam sempoi. Kita try. Soalan Ustaz Anas lagi. Ustaz lagi soalan. Tak, bukan. Panggil Ustaz mana akan jadi imam, try buat tengok surah kita 7 juzuk. Ya, buat try tengok 7 juzuk. Esok pagi orang main puji lah. Oh, Tok Imam ni best lah, jadi imam semalam puas hati. Kau dia main abang, Tok Imam ni mau duk tukar orang lah. Ya. Tu pun bagus lah kalau main abang. Kalau tengah duk sembahyang dia serekuk dengan goni lempak abang terus. Ya, lagi teruk. Tuan-tuan, kita tak mampu nak ibadat sampai macam tu. Ya, kita dengan umur pendek, dengan sibuk, dengan macam-macam hal ada urusan. Jadi sebab tu tuan-tuan, kita duk ada hujung Ramadan ni, sebolehnya kita jangan tinggal pulun sungguh-sungguh untuk cari Lailatul Qadar. Sebab apa? Yang ni anugerah yang Allah bagi kat kita. Umur kita pendek. Kan, nak mati bila tak tahu. Bila-bila boleh mati. Nak mati tak semestinya kena tua. Nak mati tak semestinya kena sakit. Nak mati ni, oi, takut saya bab mati ni saya ikhlas bab tu terang ikhlas betul-betul. Sama ada hangpa mati dulu ataupun saya kemudian hangpa yang dulu. Faham? Kalau hangpa faham. Kan? Tak mau mati kan, kalau boleh tak mau mati kan. Rasa macam amalan tak cukup banyak. Tapi kalau dia main tak boleh lari, tak boleh buat apa. Kan? Dia main nak kena hadap. Kira malam Lailatul Qadar kalau tuan-tuan boleh dapat tu, kelebihan dia lebih baik daripada 83 tahun 4 bulan. Ni malam ni tempat yang ke berapa belas tak tahulah, saya tanya. Saya yakinlah sini tak ada lah umur 83. Ada 83 ni? Tak ada? Ada? Dia 83 seorang ada. Ni orang yang ketiga baru saya jumpa. 83 kira memang rare lah. Ya, memang rare lah. Memang legend lah, legend. Ya, 83. Ni baru orang yang ketiga saya jumpa. Belah masjid saya pergi ni hari ni baru orang yang ketiga saya jumpa, umur 83. Saya duduk termenung seorang-seorang. Aku ni 83 boleh pergi ke tak boleh pergi tak tahu. Kan, jangan kata 83, nak pergi 38 pun tak tahu boleh pergi tak boleh pergi. Walaupun nampak saya macam 48. Kan, tapi saya tak sampai 38. Duk fikir aku ni boleh pergi 38. Taranlah pun satu hari kita kedai ubat 6 biji. Kan, 6 biji makan ubat tu hari nak pergi 38 lah. Harap tak pergi kot. Kan, 45 pun belum tentu pergi apa. Kan, jadi Allah Taala bagi kelebihan kat kita, dapat Lailatul Qadar, amalan dia tu lebih baik daripada 83 tahun 4 bulan. Tu keuntungan yang Allah bagi. Mamu hidup 83 tahun, mamu punya pengalaman dengan saya punya pengalaman jauh beza. Macam-macam mamu rasa. Kan? Mamu dah rasa macam-macam benda. Kita banyak benda tak belajar ni. Kan? Susah, payah, senang,
Pergi macam-macam dah belajar. Tapi kita yang umur pendek ni, kalau dapat Lailatul Qadar, kelebihan dia lebih baik daripada 83 tahun 4 bulan. Sebab tu tuan-tuan, malam-malam terakhir ni saya nak sebut, yang pertama, kalau boleh tarawih jangan tinggal. Kalau boleh sibuk macam mana pun nak beli baju raya ke apa ke, tarawih jangan tinggal. Yang kedua, sahur tolong jangan tinggal. Sahur jangan tinggal. Ada orang main ujung-ujung ni sahur pun tak bangkit. Pukul 11.30 dia pergi beratok si kandang Sulaiman siap-siap. Ya. 11.30 baru ni 2 hari sudah saya lalu depan Sulaiman tu. Saya kira mau dekat 250 orang beratok. Ya, 200 daripada depan jalan corner pergi sampai belakang lorong tu. Ya, depa beratok 250 orang. Hari mula dia buka. Hari mula-mula dia buka. Orang beratok dekat 80 orang. Saya telefon dia, saya tanya, "Mamu buka ke apa?" Dia kata, "Saya pukul 12 buka Ustaz. Ustaz main 12.30 ke 12 suku ke, lok pandai-pandai sempoi main." Dia kata. Saya pergi tengok beratok kat 80 orang, saya belak tu ya. Ngarut pergi beratok ni. Esok dia telefon, "Ustaz apa Ustaz? Ustaz ranjau saya. Semalam Ustaz kata nak main, Ustaz tak main pun." Saya kata, "Apa mau orang yang ramai beratok, apa mau pergi makan main pasal pergi beratok." Tu saya tanya, "Abang pun sahur kot?" Sahur orang siap-siap senang. Betul ke sahur 12.30? Sahur afdalnya dekat-dekat subuh. Kan, sejam sebelum subuh, setengah jam, 40 minit, 45 minit. Saya tahu sahur dah. Sahur orang siap-siap Ustaz. Saya pagi tak payah bangkit Bangkit pergi kerja tu habis subuh tak apa, boleh qada. Dia boleh jawab lagu tu. Ya, dia boleh jawab lagu tu. Tuan-tuan, ramai orang tak bangkit sahur. Padahal waktu tu lah waktu yang ada keberkatan. Kita bangkit pukul 5 tuan-tuan, dan lah buat 2 rakaat tahajud ke 4 ke. Banyak surah misi tadi buat qiyamul lail lah 10 malam terakhir. Dulu masa mula-mula depa panggil saya jadi imam qiyamul lail tahun 2008. Masa tu kalau pergi qiyamul lail, saya duduk di Sungai Pinang tu nak main Penaga qiyamul lail. "Ustaz boleh main lah pagi qiyamul lail 3.30. Di mana? Penaga." Saya duk fikir mana main tempat jin tendang kan. Last sekali saya pergi duduk tanya tu. Mana main tempat jin tendang. Saya main dengan motor saya, apa ni gelap gelemat ni, apa menterak sini. Sampai tuan-tuan, Tok Imam dengan Tok Bilal yang main. Tok Imam dengan Tok Bilal, Tok Siap main buka pintu belah. Tok Siap main buka pintu, dia balik. Dia buka pintu, buka lampu aircon semua, dia balik. Tok Imam dengan Tok Bilal kena tunggu sat lagi bendahari sampai lambat. Habuan nak hari yang pula bukan ustaz. Bendahari dia main lambat sikit. Tu punya zaman tuan-tuan. Zaman tu pagi tu order lah makan 30 bungkus untuk sahur. Yang makan 5 bungkus lagi 25 tak tahu nak hantar pergi mana. Pagi-pagi sahur dengan masa dah suntuk mula. Lani tuan-tuan, belah tu bila dah duk amal buat makan 150 bungkus tak cukup. Jadi patutnya qiyamul lail ni buat di rumah, bukan buat berjemaah. Nabi kata solatu bil lail wan nasu niyam. Solatlah kamu di waktu malam ketika orang ni tidur. Tapi kita pergi buat jemaah ni pasal apa? Sebab kalau nak harap buat seorang memang tak bangun memang tak bangun. Bila kata jom esok pagi pukul 4 kita main ramai-ramai, dia jadi semangat sikit tumpang semangat. Jadi kalau ada surah misi yang buat qiyamul lail, kita pun tumpang mai lah sekali, paksa diri. Set alam bangkit pukul 4 pagi. Abang pula sahur nasi ganak kampung Melayu. Allah, penuh tu pagi tu. Pagi tu penuh tu pasal apa? Sahur pun umpan baik punya. Jadi depa pun mai lah qiyamul lail. Jadilah semangat sikit nak beribadat. Dan bila mana kita duk tumpang semangat atas kawan-kawan mai kumpul ramai-ramai buat ibadat ni, lama-lama kemanisan ibadat tu kita akan rasa. Saya dulu mula-mula ada satu persatuan mami-mami ni panggil suruh jadi imam tasbih. Kata, "Ustaz, boleh tak kami nak buat semayang tasbih? Ustaz mai jadi imam boleh?" Saya kata, "Hampa ni tak ada ustaz lain nak panggil. Panggillah Ustaz Anas ke apa ke, dia warak sikit." Saya merapu sikit. Dia suruh panggil saya suruh jadi imam tasbih. Suruh fikir, Allah serti dah lah tasbih ni mau kat 40 minit kat 4 rakaat 300 tasbih nak baca. Saya pun malu Allah saya pergi walaupun dalam hati tu fikir panggil lah tu imam lain jadi imam. Pergi juga hari tu. Pergi tuan-tuan, tengok mami-mami ni mai berapa ramai.
400 orang mai. Penuh masjid Sungai Gelugong. Buat di masjid Sungai Gelugong. Penuh masjid tu 400 orang. Saya tengok tu dia mami. Laki seorang pun tak ada. Saya seorang je jadi imam. Tok siap main tangkap gamak lah. Kan, member main berdiri sebelah kita duduk semayang dia tangkap gamak. Kan? Bila tengok mereka semangat, lama-lama mereka sign kontrak dengan kita. Tiap-tiap tahun ustaz kena jadi imam tasbih. Kita pun jadi seronok duduk pergi semayang dengan mereka. Kan? Lama-lama sampai kalau tak buat, tu misal komi tak buat, jadi rindu. Lama aku tak semayang tasbih. Pasal apa? Kemanisan beribadat tu akan datang bila kita tumpang semangat buat ibadat sama-sama dengan kawan-kawan kita. Jadi kalau ada qiyamul lail, kita mainlah qiyamul lail di surau masjid. Kalau tak ada, kita buat seorang-seorang. Imam Ahmad bin Hanbal satu malam qiyamul lail 500 rakaat. Kan? Kita 2 rakaat ada inna ataina dengan quluhu tu bagus dah. Kan? Kita bangkit pagi tuan-tuan, malam terakhir antara amalan yang jangan tinggal adalah jangan lupa untuk kita baca Quran. Sibuk macam mana pun, bacalah beberapa surah, bacalah beberapa ayat, beberapa muka surat yang boleh baca tu baca. Ada orang dia komplain dekat saya, dia kata, "Ustaz, saya bukan tak mau baca, tapi tak hati baca." Orang ni tadarus laju lah. Dia tiba senapai lah. Saya duk merangkak-rangkak baca. Kan? Al-Mulk tu pun merangkak. Orang ni duk pi tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Saya duk baca alladzi khalaqal mauta la sekali maut terus. Kan? Kan? Dia nak baca tu pun dia tersangkut-sangkut. Tuan-tuan, hadis sahih dalam riwayat Imam Muslim kata apa? Siapa-siapa yang baca Quran dalam keadaan tersangkut-sangkut, dia dapat 2 pahala. Siapa baca Quran tersangkut-sangkut, merangkak-rangkak dia duk baca, jenuh duk mengejar, tapi dia paksa kat diri dia baca, dia dapat 2 pahala. 1 pahala sebab dia baca, Imam Nawawi kata 1 pahala sebab dia baca, dan 1 lagi pahala sebab dia bersusah payah. Susah payah tu pun dia pulun buat juga. Jadi kalau boleh Quran jangan tinggal. Tak reti baca seterus. Apa surah yang hafal? Dekat 30 surah yang pendek-pendek tu ada dalam Quran. Inna a'tayna inna anzalna qul huwallahu ahad qul a'udzu birabbil falaq alam tara kayfa ara'aital ladzi idza ja'a tabashira. Takkan yang tu semua tak hafal. Apa surah yang hafal kita baca. Mana tahu malam tu jatuh Lailatul Qadar, pahala dia lebih baik daripada 1000 bulan. Ni berapa lama ceramah Hampa pun duk nganga dengar kan, tak bagi signal apa, saya duk rasa macam lama dah ni. Kan? Tuan-tuan, kesimpulannya tuan-tuan, saya tak mau cakap banyak-banyak lah. Ujung-ujung Ramadan ni cakap sikit-sikit sudah. Kan? Kesimpulannya tuan-tuan, saya nak tanya kat tuan-tuan satu soalan. Saya nak tuan-tuan jawab dengan jujur lah. Katalah malam ni main satu orang kaya di tempat kita ni. Kawan ni billionaire. Dia tak main tangan kosong. Dia main dengan 50 kontainer yang diisi dengan jongkong emas sekilo emas. Sekilo jongkong emas penuh kontainer. Dia buat main 50 kontainer. Dia main surau kita, dia kata siapa-siapa yang ada dalam surau ni, berapa banyak jongkong emas yang hampa boleh ambil, hampa ambil lah. Saya halal dunia akhirat. Tuan-tuan ambil ke tak ambil? Ambil. Ambil Ada yang tak mau angguk dah. Hampa warak lebih ni. Ya? Zuhud. Saya pergi ceramah pun ni satu masjid tu, saya tanya, hampa ambil tak ambil? Mami tu duduk atas kursi. Awal-awal dia kata, tak mau lah, tak mau. Pembohong. Muka penyamun. Tak mau ambil. Ya, tuan-tuan. Kita ni ambil apa jongkong mai tuan-tuan, baju raya RM1 pun apa bergaduh punya berebut. Kan, baju raya RM1. Tak usah kata baju raya RM1. Bubuk lambuk pun boleh bergaduh. Bubuk lambuk tuan-tuan. Kan, bubuk lambuk boleh bergaduh. Daripada saya kecil, saya duduk dekat dengan masjid, saya duduk tengok macam-macam karinah ni. Pasal bubuk lambuk ni, bergaduh ni yang saya pernah tengok depan mata saya, lebih daripada 10 kes lah. Satu hari tengah saya satu kuliah di satu masjid tu, tiba-tiba saya nampak pengurusi pegang tempat kacau bubuk tu duk ambat satu hamba Allah. Saya tengok apa ni dia ni duk ambat kawan ni. Rupanya bergaduh pasal bubuk. Kan, pengurusi tak boleh sabar dengan kawan tu duk kata dia boleh kurang, dia pegang tempat kacau bubuk tu, dia hambat kawan tu, pusing satu masjid. Saya kena stop kuliah pula, pergi stop dia buat sabar, jangan bagi bergaduh. Pasal bubuk bergaduh. Kalau main jongkong main 50 kontainer malam ni, badan kontainer nak duduk tang mana, kepala kontainer nak duduk tang mana, saya tak tahu. Relai habis kontainer tu tuan-tuan.
Kan? Takkan ada orang yang kata tak apalah, mami tak mau ambil lah, berat lah, tak larat lah, nak usung bawa balik semua, mami dengan lutut mau duk sakit. Dia cakap tak lagu tu? Dia tak cakap lagu tu. Berapa banyak dia boleh ambil, dia ambil dengan mas tu lah, esok dia ditukar kepala lutut baru. Kan? Betul kan? Kan? Dah ada duit banyak, jumpa doktor buat operasi nak tukar kepala lutut baru. Tuan-tuan, pasal apa kita ambil? Pasal apa kita ambil? Nabi dah habaq dalam hadis. Nabi kata, orang ni kalau dia dah ada satu gunung mas, bagi gunung mas yang kedua pun ni dimau kau. Dia dah ada dua gunung mas, bagi yang ketiga pun ni dimau kau. Itu sifat kita manusia. Kan? Jadi kita tak pernah puas dengan nikmat yang Allah Ta'ala bagi kat kita. Jadi kita kalau dapat peluang tu, kita diperebut ambil. Pasal apa? Sebab kita nanti rasa, kalau aku adalah kekayaan ni, seketui jongkong mas tu 270,000, dapat 10 dah jadi jutawan lah. Kan? Dapat 30, 40, 50 kontainer kot mas. Berapa banyak boleh angkut bawa balik. Sebab apa? Sebab dengan adanya benda tu, mungkin boleh selesai banyak masalah kita dalam dunia ni. Kan? Hutang rumah boleh tutup, hutang kereta boleh tutup, macam-macam lah boleh settle. Mungkin juga akan ada orang yang akan bagi jawapan yang agak Islamik sikit. Dia kata, ustaz, bukan saya tak mau ambil, saya memang tak mau pun, tapi fikir lah sekali, ambil lah senang ustaz. Bila saya dah ambil dah, lepas ni tak habis kerja, boleh sembahyang khusyuk sikit. Kan? Yang tu Islamik sikit lah. Kan? Lepas ni boleh itikaf lama sikit di masjid ke, doa pun panjang sikit kan. Saya tak habis kerja. Kan? Yang tu orang Islamik sikit lah, dia pandai cari dalil. Kan? Jadi tuan-tuan, pasal apa dia ambil? Sebab dia nak selesai masalah dunia. Kalau kita rasa jongkong mas tu boleh selesai masalah dunia kita, Lailatul Qadar lebih mahal daripada jongkong mas. Lailatul Qadar lebih bernilai daripada jongkong mas. Kalau untuk ambil jongkong mas tu kita tak bagi alasan, untuk cari Lailatul Qadar pun kita jangan bagi alasan. Kalau ada jongkong mas boleh selesai masalah dunia kita, mudah-mudahan dengan dapatnya Lailatul Qadar kat kita, boleh banyak menyelesaikan masalah kehidupan kita di akhirat yang kekal abadi. Sebab tu kita kena cari jalan untuk pulun, cari Lailatul Qadar. Ada orang duduk kalut dengan raya lah. Kan? Macam ustaz, raya bila raya? Raya hari Sabtu lah. Kan? Raya confirm hari Sabtu. Cuma raya mula, raya kedua tak tahu. Kan? Tapi hari Sabtu. Kan? Tuan-tuan, yang ni perlu hantar dalam WhatsApp kan? Tak tahu tuan-tuan, nak raya tu biar mufti buat kerja. Kan? Biar ahli-ahli falak yang buat kerja. Kan? Kita duk kalut raya ni pasal apa? Dia kata tak mau jadi macam Tun Sudah. Pasal Tun Sudah bukan hari raya, hari raya. Kan? Raya in hari kan? Dia jadi kelang kabut. Malam tu putu mayung beratok pukul 11, 4 pagi baru dapat putu mayung. Mamak kalau tak ada putu mayung tak raya. Tu hang kena tahu. Kan? Pagi raya mesti wajib mau ada putu mayung dengan kari kambing. Tengok esok abang raya jam kepala otak. Allah, mana nak cari putu mayung? Hampa pergi cari ayam, cari daging. Kami tak payah, cari putu mayung cukup lah. Putu mayung wajib mau ada. Putu mayung kalau tak ada, mampu tak raya pagi tu. Beratok tuan-tuan. Tu pun saya dapat syafaat, tak payah beratok. Kan? Dapat underground kan. Jadi ada orang tunggu pukul 4 pagi tuan-tuan, putu mayung biar besar. Jadi dia takut tu ni pun jadi macam Tun Sudah. Tak apalah, buat tepi saat raya tu. Kan? Kita kalut raya ni pasal apa? Pasal takut tak ada tukar turun tingkap, tak ada nak cat rumah, tak ada nak buat tu, tak ada. Benda tu masih lagi terkait dengan keduniaan. Kan? Jadi lani ni kita tak mau fikir sangat pasal raya. Yang kita nak fikir lani adalah macam mana baki-baki hari yang kita duk ada ni, kita nak pulun. Kita kena duduk fikir, apa benda yang aku nak buat, apa benda yang aku tak buat. Aku tak ada lah bagi buka puasa orang bagi makan. Aku nak buat baki-baki hari ni, pulun lah cari jalan. Macam mana aku nak bagi orang makan buka puasa? Aku tak sedekah hari, aku nak sedekah banyak pasal Nabi banyak sedekah dalam bulan Ramadan. Aku zakat tak banyak ni. Kita kena duduk dan fikir apa ibadat yang kita nak buat supaya kita jadikan Ramadan tahun ni adalah Ramadan yang jauh lebih baik daripada Ramadan sebelum-sebelum ni. Jadi mudah-mudahan Allah kurniakan Lailatul Qadar pada kita, dan mudah-mudahan satu hari Allah himpunkan semua kita dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.